Destinasi terakhir akhirat ada dua negara. Yang pertama nama syurga, negara kedua namanya neraka. Siapa langkah kaki kanan dan kiri masuk dalam syurga, ketahuilah dia tidak akan keluar buat selama-lamanya. Takkan keluar. Dia takkan keluar. Sesiapa yang melangkahkan kaki kanan dan kirinya ke dalam syurga, ketahuilah dia takkan keluar selama-lamanya daripada syurga. Saya nak bagi tuan-tuan pening sikit. Dalam syurga selama-lamanya sampai bila? Hari ada tak dalam syurga? Ada, hari ada. Cuma tidur tak ada. Makan ada, keluarga ada, isteri ada, anak-anak ada, semua orang kaya dalam syurga. Tak ada sakit, tak ada resah, tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada dosa. Beli belah ada, main ada, bersukan ada. Sampai bila? Allah sebut selama-lamanya. Ni saya nak bagi tuan-tuan pening. Balik. Tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir. Kita buat contoh. Sebilion tahun duduk dalam syurga. Selepas sebilion tahun duduk dalam syurga, tuan-tuan pun tanya Allah, ya Allah, dah sebilion tahun, sampai bila? Allah Ta'ala kata selama-lamanya. Kemudian lagi sebilion tahun. Selepas 2 bilion tahun, tuan-tuan pergi tanya Allah, ya Allah, sudah 2 bilion tahun, kami tak jemu, kami suka duduk dalam syurga, sudah 2 bilion tahun, sampai bila? Allah Ta'ala kata selama-lamanya. 3 bilion tahun, 10 bilion tahun, 100 bilion tahun, sampai bila? Renung, kemudian tak jumpa jalan. Tak jumpa tuan, saya pun tak jumpa. Tak jumpa penghujung jawapan itu di mana. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun membuatkan kita berfikir sampai bila, apatah lagi mereka yang mati dalam keadaan bukan Islam, duduk dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Tentu depan saya nak bawa pergi ke situ, untuk sama-sama renung nilai. Itulah perjalanan akhirat yang begitu panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gerbang akhirat bermula di satu alam selepas seseorang itu mati. Sekarang kita duduk di alam dunia. Dulu kita semua berada di alam roh serentak, dengan roh Fir'aun, roh Nabi Muhammad, serentak. Daripada alam itu Allah ambil roh-roh ni, pilih tahun, kemudian Allah hantar masuk dalam bayi yang dikandung oleh seseorang ibu itu. Allah Ta'ala yang ambil. Kita, Allah ambil roh kita, pilih hidup ni sampai 2020 ni, ambil buah dalam perut ibu kita, hiduplah kita sampai hari ni, ni zaman ni. Selesai alam roh, alam rahim. Selesai alam rahim, kita sampai ke alam bumi yang kita duduk pada malam ni. Lihat malam ni, alam bumi. Setiap alam, kata para ulama, lebih berat daripada alam sebelumnya. Setiap alam, ni kaedah, tuan-tuan balik renung. Setiap alam lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Makin kita pindah, makin berat. Makin kita pindah ke alam seterusnya, makin berat. Makin kita pindah ke alam seterusnya, makin berat. Sekarang alam dunia.
Yang meninggal bulan depan, bukan bulan lepas, bulan depan. Contoh ni, saya sebut contoh. Yang meninggal bulan depan, bermaksud bulan depanlah hari pertama dia menjejaki ke alam yang keempat, iaitulah alam barzakh. Alam barzakh belum alam akhirat. Dia bukan akhirat lagi, dia pintu gerbang menuju ke akhirat. Saya nak bawa peta kepada tuan-tuan pada malam ni, perjalanan ke akhirat. Siapa yang minggu depan mati, meninggal dunia, bermaksud minggu depan lagi 7 hari dia akan pergi ke alam yang baru. Tuan-tuan kena dengar, perjalanan yang panjang di alam barzakh. Mana-mana ceramah lah tuan-tuan carilah, supaya kita tidak terlalu terkejut apabila dijemput oleh malakul maut untuk pergi dan berpindah ke alam barzakh. Mati seorang sekali saja. Sejak daripada alam roh, sampai masuk syurga, sampai masuk neraka, mati seorang sekali je. Ala inna lil mauti lasakarat, yang Nabi sebut bagi kematian itu ada rasa kesakitan. Orang yang mati pukul 9.13 contoh, pada saat yang kelima, 9.13 pada saat kelima malakul maut tarik nyawa dia, maka pada saat keenam itulah dia tahu itu adalah kematian. Sebab apa? Sebab sakit kematian tidak pernah dirasai oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi yang nyata ini. Tak ada. Tak ada sakit yang boleh lawan dengan sakit kematian. Sebab tu kerap-kerap minta dengan Allah doa yang macam Ustaz Rashidi baca tak sah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, bukan bagi hilang, ringan. Allahumma hawwin alaina, ringankanlah ke atas kami, fi sakaratil maut, ketika direntak nyawa kami. Satu kumpulan je yang tak rasa sakit, orang yang mati syahid. Ada lagi ke Ustaz syahid? Jawapannya masih ada. Simpan azam dan cita-cita untuk mati syahid, sebab akhir zaman nanti akan berlaku peperangan yang paling besar di dalam sejarah dunia. Perang itu belum berlaku, dan perang itu akan dipimpin di pihak Islam Al-Imamul Mahdi. Carilah tajuk ceramah Imam Mahdi pula, 1.5 jam, 2 jam. Imam Mahdi mati seorang sekali ya. Masuk alam barzakh, tak ada mati. Bila mati, malaikat pun bawa naik ke langit. Ada orang kena halau, baru lalu langit pertama, kena halau turun kerana roh dia terlalu kotor dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketahuilah, siapa-siapa yang pada hari kematian dia nanti dibawa oleh para malaikat naik sampai ke langit, kalau dibuka pintu langit pertama, bermaksud dia orang baik. Semua akan lalu kau Ustaz, semua akan lalu, termasuk saya yang bercakap, semua akan lalu. Ada orang dihalau, diberambuskan daripada langit pertama, tak boleh masuk. Pergi alam barzakh,
ada dua negara. Saya tak mau cerita alam barzakh, saya cerita perjalanan. Saya masuk sikit-sikit je. Sampai sirat sekali tuan-tuan, sampai mahsyar, sirat, tapi sikit-sikit je. Nak bagi tahu kat tuan-tuan hakikat akhirat yang panjang yang saya sebut tadi. Bila mati, pergi ke alam barzakh, satu alam lain, bukan di langit. Sebab malaikat akan bawa kita turun. Malaikat setelah naik ke langit, selesai urusan, bawa turun. Bawa turun itu, kata Rasulullah, ke alam barzakh. Di mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan korek kubur, tuan-tuan tak jumpa apa-apa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, imma raudatan min riyadil jannah. Alam barzakh itu ada dua negara. Dia belum syurga, dia belum neraka, dia belum akhirat, bahkan belum mahsyar, bahkan belum sirat, dan bahkan belum haudun Nabi, telaga. Dia belakang lagi. Panjang tuan-tuan, tu tak masuk mahsyar lagi tuan-tuan. Tak masuk mahsyar lagi. Bila masuk ke alam barzakh, hari pertama akan disoal. Ada yang ulama sebut disoal sekali, ada yang sebut 3 kali, ada yang, tetapi disoal dengan soalan yang semua dah tahu. Semua orang tahu soalan apa, iaitulah man rabbuka, siapa Tuhan kamu, siapa lelaki yang membawa kamu kepada Allah, apa kitab kamu. Itu sahaja soalan dia. Tak sampai 10 soalan. Jelas ni, jelas. Dan kesemua soalan itu dijawab bukan berdasarkan ilmu, tetapi dijawab berdasarkan iman. Seandainya orang itu ada iman, maka iman dialah yang akan menggerakkan mulut dia untuk menjawab. Seandainya orang itu tidak ada iman, maka Nabi kata waktu malaikat tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia akan kata la adri, aku tidak tahu. Lalu dicambuk dan dipukul dengan mitraqah, mertun. Orang Kedah panggil mertun, tak tahu no. Mertun, hammer. Subhanallah. Yang mana penukul itu seandainya diletakkan di atas sebuah gunung, maka berkecailah gunung itu. Tak baloi tuan-tuan. Hak buat dosa hari-hari ni tak berbaloi. Sebab siksaan dia amatlah pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hamba yang aku cipta, aku ini seorang yang pengampun lagi maha menyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi wahai Muhammad, bagi tahu juga kepada mereka azab aku sangatlah pedih. Ini ya saya sebut ni. Tuan-tuan, hari pertama tu malaikat tanya sekali ke, 30 ke, 40 kali ke, sekejap ya. Tanya tak boleh jawab, rimbuk. Tak boleh jawab, tabuh. Tak boleh jawab, rimbuk. Tak boleh jawab, pukul. Habis soalan, maka dibawalah orang itu pergi ke hufratan min hufarin niran, kawasan lubang daripada lubang-lubang api neraka. Bukan neraka lagi, baru seksa hak muqaddimah. Nabi sebut, aku pernah tengok tempat itu. Aku pernah dibawa dalam satu mimpi oleh 2 orang malaikat pergi ke tempat barzakh.
kawasan ataupun negara yang disiksa orang-orang yang bersalah. Antara yang aku lihat di situ ialah seorang lelaki yang memegang sabit dengan tangan kanannya, lalu dipotong pipinya bermula daripada hujung bibir kanan sehinggalah mencecah ke lehernya. Kemudian dipindahkan pisau sabit itu ke bahagian bibir kirinya, lalu ditarik ke belakang, maka terkoyaklah bahagian mulut di kirinya sehingga mencecah ke lehernya. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya yang sebut hadis ni, yang bagi tahu berita ni, nak percaya ke tak mau percaya ke terpulang kat tuan-tuan. Tapi yang bagi tahu cerita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu satu, baru satu. Ya Rasulullah, keadaan yang kamu tengok memotong bibir kanan dan bibir kirinya dengan tangannya sendiri. Tuan-tuan, kalau orang potong tak berapa nak seria sangat, potong sendiri. Tak apa nak seria pun sakit lah. Bukan kata tak apa seria, tak apa tolong potong. Bukan. Dengan tangan sendiri. Sampai bila ya Rasulullah? Tuan-tuan tengok Nabi jawab, ila qiyamis sa'ah. Luka itu akan bersambung dan dia terus memotongnya sampailah dibangkitkan kiamat. Bukan 3 jam potong tuan, bukan 3 jam. Tuan-tuan bayang potong 5 jam. Oh, tarik sampai sini. Tarik sampai ni. Allah Ta'ala sambung balik, potong balik. 5 jam tuan-tuan buat. 5 jam. Tak berbaloi makan harta yang haram, terutamanya ambil hak orang punya. Tak berbaloi. Cukup-cukuplah hidup dunia singkat. Sangat singkat. Tuan-tuan nak apa pun ada dalam syurga. Kesemuanya termasuk jima'. Memperolehi anak ada dalam syurga. Makan, minum. Kenapa masih mengejar dunia yang fata morgana ni? Kenapa kejar? Kerana kebodohan kita selama ini, kita ingat dunia ini kekal, sedangkan yang kekal itu adalah akhirat.